Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ala tarjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatih. Situ dah. Tu kita sambung balik setelah mana 2 tahun kita cuti. Nak boleh kau start balik dekat aslo. Malah hangi jadi dah ni. Allah tak gerak dah jadi dah. Karena sedak dengan tak ada kuliah, duduk golek depan TV dah tu ni. Sedak. Kalau boleh Jumaat pun yang ada sampai ke bila-bila. Tapi tak boleh lah. Nak time tak ada, semaya Jumaat time tak ada kuliah, kita duduk bleber dalam Facebook, suruh buka surah masjid. Buah masjid surah buka tak ada orang lagi surah buta pula. Tu penyakit ada semua buat kita. Kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi. Kita masih lagi dalam khutbah kita, yaitu di dalam selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai daripada memuji Allah, diiringkan pula kemudiannya dengan wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatih. Jadi hari itunya kita syarah dah wassalatu tu apa makna, wassalamu tu apa makna, ingat tu cara lah. Ya betulnya kita lalu dah, nak pergi gaduh cepat sikit. Dan bermula rahmat dan sejahtera. Ini dia panggil khabariyah lafzan, du'aiyah makna. Pada lafaznya khabar, cerita maknanya.
bermula rahmat cerita. Tapi pada maknanya ialah insya'i, apa? Doa. Mana? Wassalatu wassalamu ay Allahumma salli wa sallim. Itu maknanya. Nah, bermula rahmat dan sejahtera dengan makna apa? Ya Allah, Tuhan, rahmatilah dan sejahterailah. Tu. Minta turun rahmat dan sejahtera tu atas siapa? Aina zilani, minta turun kedua-duanya itu ala tarjuman, boleh baca turjuman, boleh baca ala turjuman atau tarjumani, di atas juru bahasa ketuhanan. Tu. Tarjumani uluhiyatihi, minta turun rahmat dan sejahtera tu atas siapa? Juru bahasa. Apa juru bahasa? Jom beroyak. Tu jom khabar, jom memberitakan. Boleh tak? Tu mana juru bahasa. Nah, juru bahasa. Tu juru bahasa. Nah, jom beroyak. Dah. Jom beroyak, jom cerita. Tu. Tukar hak dia cerita tentang ketuhanannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dia mari royak ke kita tak kenal Tuhan sampai ke bila-bila. Nah, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Kalau tidak Allah Taala utuskan Nabi Muhammad untuk kita umat, pasti kita berada dalam keadaan sesak yang sangat nyata. Kerana dia itulah kita dapat kenal Tuhan. Nah, sebab tu kalau Tuhan tak utuh Nabi, maka tak ada wajib kita kenal Tuhan. Tu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak kami azabkan manusia sehingga kami utuskan rasul kepada mereka. Sebab tu wajib kenal Allah ni bukan wajib akal, wajib syarak. Syarak kena mari royak. Tentang ketuhanan. Baru atas kita tu wajib kena tahu. Kalau Tuhan syarak tak mari hantar rasul, tak ada wajib kita kenal Tuhan. Sebab tu orang yang tak kenal Tuhan di masa tak diutuskan rasul dikatakan ahlul fatrah. Ahlul fatrah mana? Free dia. Tak ada kena azab ke apa. Itu dah. Tengok. Juru bahasa ketuhanannya ketuhanan Allah. Siapa juru bahasa? Jom beroyak, jom cerita, itu makna juru bahasa. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalili wahdaniyatihi, dan yang menunjuk kepada keesaan Allah. Nabi Muhammad lah hak jom royak tentang ketuhanannya Allah. Nabi Muhammad lah hak jom tunjuk tentang esanya Allah. Tu sebab tu mengaji ilmu tauhid ni bukan mengaji ambil daripada falsafah Yunan, Aflatun, Aristotle, bukan. Ambil di Nabi Muhammad. Orang dia kata ngaji sifat 20 buat gapo, ambil dia pada falsafah Yunan. Sedap. Bila masa Aflatun tu kena ketuhanan Allah? Bila masa Aristotle tu kena keesaan Allah? Tak sekali-kali. Ilmu ni diambil daripada Nabi. Nabi hak mari royak tentang ketuhanannya Allah. Mana? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Tengok. Nabi Tuhan kata Tuhan kata tu suruh Nabi lah mari royak kitanya. Kalau Nabi tak mari royak kita nak tahu di mana Tuhan kata. Nabi mari royak tu kata juru bahasa ketuhanan. Hei manusia, ya ayyuhan nas. Tengok. Kalau kita mengaji usul tafsir, ayat Tuhan khitab ya ayyuhan nas. Kalau Tuhan panggil suruh dengan hei nasia, itu ialah ayat nak cerita tentang akidah. I'tiqad, mu'taqadah, benda kita nak pacak kemas simpul dalam hati kita. Yakin satu perkata. Itu. Contoh ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Tengok. Hei nasia. Hei nasia, dia tak kira Arab, Cina, Sia, Boya, Amerika mana, Jepun, Korea mana. Dari dia nasia, dengar. Gapo Tuhan kata? Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami hak buatmu. Mu dulunya tak ada, daripada tak ada pada ada, kami hak buatmu. Min zakarin wa untha, daripada tu ada nenek hawa.
Pak, emahlah perut kita. Kita ni siapa buat? Allah. Itu akidah tu. Bukan jadi dengan sendiri. Tengok. Sama tak? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Hei nasia semua sekali. Nah, dengar weh Tuhan kata, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua tak boleh lepas dengan Allah. Fuqara' makna fakir. Nah, berhajat ke Tuhan. Apa makna berhajat? Tak boleh lepas. Kalau sebut berhajat ni, kita time semaya hajat lah berasa berhajat ke Tuhan. Time lain tak berasa berhajat ada dah ni. Oh, time semaya hajat dekat ya Allah tolonglah ya Tuhan dah ni. Hati kata berasa berhajat. Padahalnya berhajat ke Tuhan ni dengan makna tak boleh lepas. Kita rasa berhajat kau tak berasa berhajat kau, memang kita tak boleh lepas dengan Tuhan. Nak sedawa, nak batuk, nak mengatuk, nak kelip mata, nak nguat, nak tidur, nak berok, nak ketuk sekalipun berhajat ke Tuhan. Tak boleh lepas dengan Tuhan. Kalau Tuhan tak wik ketuknya kau bucik perut kembung angin gitu dah tu ni. Tu bukan angin. Nak tunjuk selalu gua dia pak tunjuk. Tu bukan angin tu. Nah, tak faham berapa bucik juga dah tu ni. Tu kalau Tuhan tak wik tu pertolongan kita boleh ketuk. Kembung perut kita angin gitu. Nah, cari puya mana ketika mana kita boleh lepas dengan Tuhan. Tak ada berajak ke Tuhan. Boleh lepas tak ada. Nak kelip mata tak boleh kalau Tuhan tak izin, tak buat, tak jadi kita nak kelip mata. Kita usaha setahu mana buka kelopak mata. Nah, orang sakit hospital kan. Kata ni. Bini kata, "Abang weh, tengok ni siapa mari ziarah ni, sai-sai lama, gugu lama mari ziarah ni." Buka lah mata tu tengok, kata Allah, kita duk tu usaha dah nak buka tapi tak terbuka ya. Ada sini. Duk akak kelopak mata ni hok rengeng sekali ni. Kau siapa sekilo kelopak mata? Tak apa. No, ada ikhtiar, usaha. Tapi kalau Tuhan tak menjadikan kelompok mata kita tu boleh terakak, tak terbuka. Pak duk tak boleh kata, tak boleh akak ya. Tengok. Maknanya kita ni napah demi napah, gerak diam baik, semua tak boleh lepas dengan tu Tuhan. Atau nak antumul fuqara. Antum tu tuju ke kita manusia, tapi bukan manusia saja. Karena manusia ni makhluk hak paling raja atas muka dunia. Lain pada manusia lebih-lebih lagi ya. Nah, lembu kobra, itik, gajah, rimah. Nah, tu bukit buka gunung gane, tari bulan, cakrawala, bita-bita, gapo tak kira. Wala sebutir, susah darah, pesagumeh, semua tak lepas dengan Tuhan. Itu Tuhan. Tu hukum ketuhanan. Semua tak boleh lepas dengan dia. Dia sendiri, wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah tu pula dia terkaya. Mana apa terkaya? Dengan makna tak berajak gapo-gapo. Lepas sebuah serbi, tak berajak gapo kita. Bukan kita duk semaya bai posoroh duk taat ke dia nak uyi ragah okey. Kalau kafir sebutir bumi ni manusia, wal iazubillah. Nah, minta berlindung dengan Allah Taala. Kalau kafir sebutir bumi ni manusia, Tuhan jadi lemah ke? Dah. Tuhan tetap Tuhan. Tu bukan kata pakak kafir bila ci Tuhan pun letih, lembek Tuhan, tak gagah. Dak. Dia tak ada berajak ke amal ibadat kita. Nanti ni. Bukan kita duk semaya puasa roha, duk taat duk buat hak wajib, hak sunat, duk tinggal benda haram makruh. Bukan kerana nak dia gagah, bukan dia gagah. Dah sedia kala lagi gagah. Nah, tu jangan duk ingat kata, Tuhan ni aku duk semaya ke dia, sedap je kau henal, kau kedebel, kau Samsung, kau tak boleh begitu. Nah, Tuhan ni memang Tuhan, dia tak berajak kau apa. Nah, lepas sebuah serbi daripada kita. Itu mana? Daripada ayat hak Nabi mari ayat ni, ulama ambil faham apa? Hukum ketuhanan tu alistirnahu an kulli ma siwahu wal iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi. Satu zat yang kita nak kata dia Tuhan. Nak kata apa? Nak kata tiang ni Tuhan ke, batu tu Tuhan ke, patung tu Tuhan. Mana hukum ketuhanan? Tu. Dua perkara. Mana? Dia tak berajak apa-apa. Selain daripada dia semua tak boleh lepas dengan dia. Dia lepas sebuah serbi daripada hak lain. Hak lain semua tak boleh lepas dengan dia. Ada dua ni baru sah kita panggil Tuhan. Itu lagu tu. Lagi tengok lagi nak kata nu di batu kih tu Tuhan. Tuhan ke? Dak apa dak? Nak ada dia berajak orang hak buat. Betul lagi tak ada hukum ketuhanan. Tuhan apa? Tengok. Jadi kalau sebut kata Tuhan ni kena ke Allah dah.
Sebut kata Allah kena ke Tuhan tu dah. Tak lari dah. Nah, jangan duk jadi warung tak tentu kalu. Ada setengah-setengah orang kita bila ustaz kata Allah syukurnya ke Tuhan. Nah, marilah kita pakai yang ke Tuhan. Dia pula kritik tok guru. Kata ustaz, jangan duk panggil Tuhan lah. Panggil Allah lah. Tuhan ni banyak. Tuhan ni banyak. Berapa ekor hak banyak tu nak tanya? Tu Tuhan di batu keh, Tuhan hak di tokong tu, di ketik tu, di hak tu bukan tu. Tu makhluk. Tu orang Hindu Buddha duk panggil Tuhan. Jangan jadi bodoh payah juga ni. Nah, tu orang tak kenal Tuhan memang dia panggil Tuhan. Mu hak kenal Tuhan yang duk panggil Tuhan. Pada dia panggil tu tak? Tu Tuhan pelesu. Tuhan bahang. Tuhan pelesu tu Tuhan. Duit pelesu tu duit. Pergi beli di Jaya mana bawa duit pelesu. Dia mau main Sadina Sahibah ke apa tak ada ni? Nak bayar. Saya kata, ni duit pelesu ni. Duit pelesu pun duit ya. Duit pelesu mana boleh guna. Dia mau bagi duit juga ni. Tak ada dua lekak tak apa kau cashier situ. Nanti ni kata, payah cakap ya ni. Duit pelesu tu bukan duit. Walau panggil duit pun pelesu, pelesu. Tuhan pelesu tu bukan Tuhan. Maka bila sebut Tuhan kena ke Allah. Bila sebut Allah kena ke Tuhan. So tak ada lolos gitu. Nak jadi tunjuk waruk dia lebih pada tok guru ni. Jangan panggil lah Tuhan, panggil Allah. Tuhan ni banyak ayat. Tuhan ni banyak. Berapa ekor ada ekor Tuhan? So ya. Itu ni lagu tu. Itu lagu tu. Habis. Tengok. Jadi sebab itulah kita kena hukum ketuhan ni. Itu makna kena Tuhan. Bukan duk kena Tuhan tu kena zat sifat hakikat sifat. Pakai mati tak kena kita. Nah. Sebab itulah perkataan Sayyidina Ali awwaluddin ma'rifatullah. Perkataan itu benar. Tapi kalau kita faham tak benar, sesat juga kita. Nah. Ada orang faham awwaluddin ma'rifatullah tu awal-awal pertama-tama dalam agama kena zat dengan sifat-sifat Tuhan hakikat dia lagu mana. Selagi mana tak kena tak usah semaya. Sia-sia mau semaya. Siap. Ada kau tak semaya. Tanya mana mak cik tak semaya. Hamba tak habis lagi kena Tuhan dia ni. Tu sesat. Nah. Kalimatul haq wa uridu bihabil batil. Kalimah tu sebenar, tapi makna hak dia akan hendak batil. Sesat. Tengok. Hak betulnya lagu mana? Ulama kata awwaluddin ma'rifatullah maknanya al-muhim fi amrid dini. Perkara hak paling penting dalam agama. Hijab agama ni semua penting. Semaya penting, puasa penting, haji penting, sedekah penting, zakat penting, umrah penting, haji penting, tutup aurat penting. Penting belaka, tak ada hak tak penting. Tapi semua tadi kita buat lillahi ta'ala. Kata itu. Nah, ma'rifatullah tu hak terpenting daripada hak penting. Itu makna. Jadi bukan kata tak mengaji habis 420 tak semaya lagi, bukan. Itu ni. Tu bukan lagu tu. Nah, awaluddin ay al-muhim fi amrid dini. Ma'rifatullah ay ma'rifatu bi ahkamil uluhiyatihi wa ahkami sifatil uluhiyah. Gitu. Mengenal Allah apa makna? Mengenal hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Itu lain tu. Nah, jadi bukan kena hakikat zat, hakikat sifat. Mati hidup kelik pun kita tak boleh nak kenal. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Allah Ta'ala mewaspadai kita, menakuti kepada kita daripada kita mengenal akan hakikat dirinya, nafsahu akan dirinya Allah Ta'ala. Tak boleh. Tu sebab tu kata Sayyidina Abu Bakar, al-ajzu 'anil idraki idraku, al-ajzu 'anil ma'rifati ma'rifatu. Lemah daripada reti tu. Lemah daripada kena dah tu. Tu lagu tu. Nah, baik. Tu orang panggil, dia nak cerita pada kita juga tu bahawasanya nantinya kita akan belajar tentang ketuhanan. Bukan Tuhan, ketuhanan. Tuhan lain, lain. Ketuhanan lain, lain. Nah, Tuhan kena ke zat dengan zat, hakikat sifat dia. Ketuhanan ni hukum dia. Itu. Sultan lain, kesultanan lain. Raja lain, kerajaan lain. Nah gitu ni. Kita nak tahu orang panggil seseorang tu sungguh-sungguh kau sultan, kena kesultanan.
Jangan asal jumpa di Melaka tu hak nama sultan pakai tuanku belaka jangan. Nah, pergi Melaka, awak nama apa? Saya Sultan tuanku. Tuanku belaka. Padahal kesultanan Melaka tak ada ni. Jangan kena tipu gitu. Ente nama apa? Nama saya Raja. Oh, Raja tuanku selalu dah. Padahal raja apa? Bukan raja ada kerajaan bukan ni. Tu. Jadi kena kerajaan baru kena raja. Kena kesultanan baru kena sultan. Kena tahu ketuhanan baru kena Tuhan. Lagu tu pasal apa dia hak jumpa ayatnya? Nabi. Tu Nabi. Dan yang menunjuk kepada keesaannya Allah. Ya dah. Nabi hak mari ayat Tuhan tu tak ada lala. Kau selama kena orang duk pegang Tuhan tu banyak ekor. Tu orang panggil syirik. Maka Nabi lah jaa bit tauhidi. Nabi lah yang datang dengan mentauhid, mengesakan. Manusia ni ada dua. Mana? Satunya pakai tak ada Tuhan tu. Itu dia panggil mulhid. Mulhid, tak ada Tuhan tu. Etis. Tak ada Tuhan. Kita jadinya sendiri, semula jadi begitu ada. Ada pula kata tak kena ada Tuhan. Tapi Tuhan ni ada hak baik, ada hak jahat. Ya bila pula berapa ibu ekor Tuhan tak tahu. Banyak kadang-kadangnya. Itu musyrik. Maka Nabi mari antara mulhid dengan musyrik, Nabi bawa muwahhid. Apa? Tauhid. Esa. Tuhan tu bukan tak ada tu tidak banyak, tak ada lala. Itu. Jadi Nabi lah hak mari menunjuk kita tentang keesaannya Allah. Esa pada zatnya, esa pada segala sifat-sifatnya, esa pada segala perbuatannya. Tu nanti sifat wahdaniyat. Nanti sifat wahdaniyat tu bila tak tahu. Ni sifat 20 nak masuk bila tak tahu. Muka surat noh kalau kita Jawi ni muka surat berapa tahu. Muka surat 4 ke? Muka surat 5. Muka surat 5 tu baru masuk ngaji sifat 20. Kita duk muka surat 1. Pas ni PKP pula apa gerah pula. Tu. Tengok. Siapa tu? Turjumani uluhiyah tu siapa? Wa dalili wahdaniyah tu siapa? Sayyidina Muhammadinil mab'usi bibahiril mu'jizat. Bibahiril mu'jizati lita'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatih. Tengok. Siapa tu juru bahasa ketuhanan, jom berayak tentang ketuhanan, jom menunjuk kepada esanya Tuhan tu. Penghulu kita, tok ngulu kita, raja kita, panggil Sayyidina. Sebab apa panggil Sayyidina? Sebab Nabi sendiri kata ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wala fakhra. Aku ni sayyid, aku ni raja. Ana sayyidu, aku ni raja waladi adama. Raja bagi anak cucu cicit Adam. Bahkan termasuk tu Adam pun Nabi Muhammad lagi rajanya. Itu. Bila raja tu kerajaan Nabi tu nyata yaumal qiyamah. Betul lah ni Nabi tak raja lagi, dak raja dah. Cuma hak ini gelap perut. Hak jenis buta mata hati, hak jenis buruk dah busuk. Itu nampak Nabi ni raja. Jadi ingat Nabi seperamah-ramah. Nabi seperamah-ramah. Dah. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidaklah Nabi Muhammad tu ialah bapa bagi laki-laki biasa di kalangan kamu. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi Nabi itu ialah utusan Allah dan penutup bagi sekalian para-para nabi. Anaknya Nabi kita bukan manusia biasa. Manusia ya, tapi luar biasa. Ada anugerah Tuhan beri ke dia. Tu. Jangan kata Nabi pun biasa. Nabi pun ramah-ramah. Tu dalam Quran kata, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Qul katahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana basyarun mislukum. Aku ni basyar seperti kamu. Apa? Ya, basyar ni maknanya rupa kejadian zahir, itu mana basyar. Pala, telinga, ada mata. Ya memang dah. Bukan kata ada sayap ke budak Nabi terbang, ada manusia Nabi basyar.
Tapi lastu ka hayatiku, walaupun aku rupa kejadian seperti manusia, tapi hayat aku tak seperti kamu. Itu Nabi ayat. Itu lagu tu. Dan jangan duk cakap ada Nabi semua manusia, Pak. Jangan. Itu su'ul adab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tu raja dah lah ni. Tapi tak nyata, tak zahir di orang-orang hak gelap perut, orang-orang hak hati dia busuk, orang-orang hati dia terhijab. Nah, apabila nyata nung akhirat. Sebab tu Nabi kata ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati. Apa? Aku ni raja anak-anak Adam bila nyata hari akhirat. Hari akhirat nyata tu. Tu pun manusia tak pergi jembar Nabi dulu tu nak ayat manusia ni pergi jopok tu ada, jopok Nabi Nuh, jopok Nabi minta lah isfa' lana ila rabbika ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Semua nabi-nabi lain kata idhabu ila ghairi nafsi ini kira masing-masing lah boh. Gigi cari orang gigi. Tu. Nabi Muhammad sore aja bila orang mari isfa' lana ila ini muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Boleh cek hadis. Isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Lah sekali. Barulah manusia pakat pergi ke Nabi Muhammad minta syafaatkan kepada Tuhan kami. Tuhan engkau wahai Rasulullah. Tu. Kerana Tuhan jemur di pada mahsyar, di pada mauqif Allah Taala tak suat kira. Biar duduk situ. Jadi ahli syurga, ahlus sa'adah tak sabar nak masuk syurga. Ahli syaqawah, orang-orang celaka tak sabar agak nak masuk neraka. Apa? Allah teruknya atas pada mahsyar ni, ya Allah kami tak tanggung dah. Kalau kami jadi tanah lebih baik. Ya laitani kuntu turaba. Celakanya kami kalau jadi tanah molek lagi. Ya Allah cepatlah kira-kira neraka pun neraka gila. Padahal neraka berat lagi. Nek sini tu kerana jahilnya. Ofok kapin kerana jahilnya neraka pun neraka gila Tuhan weh. Kami tak tanggung dah azab duk atas pada mahsyar ni. Selok. Padahal tak ada bandingnya dengan api neraka. Fama asbarahum alanna. Kamu tak akan dapat tahan walau satu kelip mata, satu saat pun dengan api neraka. Orang saadah tak sabar ke? Cepatlah. Ni hebat dah rasa ni. Duduk pada mahsyar. Syurga. Pakat nak cepat-cepat. Tapi Tuhan ada hingga. Hingga Nabi kita Muhammad sendiri kata ana laha, akulah ahlinya. Akulah syafaat ni, aku. Kata. Kalau Tuhan kata asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Tuhan akan bangkitkan engkau hai Nabi Muhammad pada maqam yang terpuji. Apa? Syafaatul uzma. Nabi. Tak ada orang lain. Sebab tu kita minta syafaat dengan Nabi tu betul dah tu. Isfa' lana ya habibah. Betul dah tu. Mari fok ni. Tak apa. Syirik minta syafaat dengan Muhammad. Minta dengan Allah lah syafaat. Dia tak faham syafaat tu gapo dah ni. Syafaat ni makna talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Minta kebaikan daripada orang lain untuk orang lain itu syafaat. Jadi kalau kita minta ya Rasulullah isfa' lana, apa maksud? Ya Rasulullah utlub, tuntut, minta olehmu kebaikan tu minallah ilaina, minta kebaikan tu daripada Allah untuk kami umat. Itu syafaat tu. Jadi kalau minta syafaat dengan Allah, mana kita nak suruh Allah Taala minta dengan siapa pula? Ya Allah syafaatkanlah kami. Apa mana? Ya Allah utlub. Tuntutkan kebaikan daripada siapa? Ada Tuhan lain pada Allah untuk kita. Sedap duk panggil orang syirik. Rupa-rupa dia dah syirik. Dia kata ni. Betul dah tu minta syafaat Muhammad. Apa? Sebab syafaat Nabi Muhammad tu diperkenan oleh Allah. Allah memperkenankan bila Nabi kita pergi bersujud di bawah Arsyur Rahman, puji Allah Ta'ala dengan pujian yang tidak pernah dilantung oleh mana-mana makhluk. Lalu Allah Ta'ala kata ke Nabi Muhammad, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala engkau wahai Nabi Muhammad, wasal, minta, tu'ta, aku beri, wasfa' syafaat olehmu, tu syafaat, aku perkenankan syafaat tersebut. Itu. Jadi kalau minta syafaat dengan Allah, maknanya Allah tu talabul khairi minal ilahi akhar gitu. Dari Tuhan tu minta kebaikan daripada Tuhan lain pula. Ilal ghairi untuk kita. Gitu. Beratlah gitu.
Jadi sebab tu kita minta syafaat Nabi Muhammad tu betul. Apa? Nabi Muhammad tu talabul khairi minallah ilaina. Nabi Muhammad tu minta kebaikan daripada Allah untuk kita. Sebab tu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim berkata, "Isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah." Syafaatkan kami kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah. Ada. Minta syafaat dengan Rasulullah. Ya. Rasulullah pergi minta dengan Allah. Maka Allah Taala perkenan dapat syafaat untuk umat. Dibuka mahkamah hisab pada yaumil mahsyar. Tengok. Tu. Maka beradabnya kita panggil nama Nabi Muhammad ni Sayyidina. Sayyidina. Penghulu kita, ketua kita, raja kita. Itu Sayyidina. Siapa penghulu kita, raja kita? Badal Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Tak ada lah nak satu-satunya makhluk yang menjadi wasilah di antara kita dengan Allah Taala, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Sebab itulah tiap-tiap Jumaat tu sebelum tok khatib nak naik khutbah tu kan. Tok bila pergi tukar khutbah, tok bila ayat firman Allah Taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang hok tak reti bahasa yang nguak masuk waktu tidur. Macam ni. Orang sudah tidur ni. Gitu. Padahal tu bila tu hikayat perintah Tuhan tu. Sesungguhnya Allah dengan para malaikat sama-sama senantiasa selawat ke Nabi. Hei orang beriman, selawat dan salam olehmu atas Nabi. Hak patutnya kita orang hak reti bahasa selawat ke Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sepatut gitu. Tapi dok pakat senyap. Tak percaya lagi ya Jumaat. Esok Jumaat kan. Gini kalau sejid surah ada tok khatib nak naik tu, tok bila pergi dulu tukar innallaha wa mala'a. Senyap. Tak. Allah. Benoknya. Bodohnya. Bangsanya. Biadaknya. Kasar sikit tu. Tuhan kata hai orang mukmin, ucap selawat salam oleh muatan Nabi Muhammad. Kita tak ada apa. Tak bangsa apa. Tak tolong apa. Maka jangan. Sebab tu kita tu kalau boleh selawat derah kan. Tu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Berkejut habis orang tepi kata, "Mana gila orang ni?" Bukan aku gila, mung tu bodoh. Tambah gila sebut dia. Tuhan suruh kita selawat Nabi mu duk tidur apa? Tu. Ya akhir zaman itu balik. Hak betul dia kata salah. Hak gila, hak tak gila, hak normal dia kata gila. Padahal hak gila tu bila Tuhan suruh dia tak buat, tu gila. Gila lawa Tuhan ni. Mana gitu. Perangan dia ni. Degi ni. Babe ni. Itulah gitu. Baik. Tu siapa dia kah penghulu kita tu? Nabi Muhammad. Muhammad ni al-mab'usi, Sayyidina Muhammadinil mab'usi, yang dibangkitkan, yang diutuskan. Itu. Yang dibangkit mana yang dilantik jadi rasul. Gitu makna. Yang dibangkit mana yang dilantik menjadi rasul. Bukan siapa-siapa pakat duk lantik ya, Tuhan sendiri. Jawatan rasul ni bukan boleh usaha. Tuhan sendiri hak tentu sedia kala lagi. Nak melantikkan Nabi Muhammad ni sebagai rasul dan yang terakhir rasul Allah serta pula penyudah, penutup bagi sekalian para nabi yang lain. Gitu. Yang dibangkitkan yakni yang dilantikkan jadi rasul. Itu. Yang dibangkit mana yang dilantikkan jadi rasul. Dibangkit, dilantik menjadi rasul tu dengan segala mukjizat, yakni dengan diberi segala mukjizat. Mukjizat, ya kena aja tu kalau tengok dalam hak Arab tu maknanya dengan diberi segala mukjizat. Betul. Beberapa mukjizat tu banyak, bukan saja mukjizat. Tapi hak kekal sampai lah ni mukjizat Nabi tu tak adalah Al-Quranul Karim. Hak tu kekal sampai lah ni. Lain daripada Quran, hak tu orang yang hidup di zaman Nabi saja hak sempat tengok. Tapi
kita yakin perkara tu seperti kita nampak juga dengan mata kepala. Sebab apa? Sebab khabar yang sampai kepada kita tu dengan bilangan yang mutawatir. Tu daripada zaman berzamai hok mari cerita kata bahawasanya Rasulullah ni belah bulan, Rasulullah ni keluar air daripada jari, makanan yang sedikit mencukupi dari beratus-ratus orang. Orang hok cerita tu bukan sikit-sikit, ramai. Maka khabar mutawatir ni memberi faedah yakin. Orang hok tolak khabar mutawatir orang bodoh. Apa khabar mutawatir? Yakni cerita yang disampaikan oleh perawi-perawi yang bilangannya tidak mungkin boleh sepakat untuk bohong, dusta. Tu kalau 3 orang boleh lagi nak bohong ni. Gitu. Ambil 100 bohong. Rasuah. Suap. Tapi kalau kat 50 orang, 100 orang, payah sikit nak bohong ni. Walaupun duk sebut sama, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Yang pecah juga yang ramai ni. Tak ada nak kawal lah weh. Maka bilangan yang tidak boleh sepakat untuk bohong, berita tu siapa? Khabar mutawatir, hadis mutawatir. Maka memberi faedah yakin. Bukan zong-zong dah. Yakin. Tu. Habis. Jadi setiap rasul tu memanglah diberikan mukjizat. Apa mukjizat? Amrun khariqun lil adati. Perkara yang mencarikan bagi adat. Bukan mencarikan akal, mencarikan adat. Adat kebiasaannya nasi sepuyuk ni dekat 10 orang padahlah. Tapi nasi sepuyuk ni Nabi contoh ni 1000 orang boleh makan. Kenyang tak habis lagi. Tuan rumah pula makan, kenyang tak habis lagi. Bagi pula ke jiran-jiran tetangga sebelah. Ni mukjizat ni. Kerana menyalahi adat. Banyak cerita dalam hadis-hadis. Nabi SAW dijemput oleh sahabat. Sahabat tengok Rasulullah tu ikat perut dengan batu. Rasulullah ni lama dah lapar ni. 2, 3, 4 hari ni tak makan. Balik ke rumah tanya bini, ada makan negap apa Ada lah dia kata. Anak kambing seka, nak tepung wati sikit-sikit boleh lah. Kalau nak ajak Rasulullah 2, 3, 4 orang boleh. Jangan ajak ramai-ramai, tak ada. Tak ada elok kita. Pergi jumpa Rasulullah, bisik kat telinga kata Rasulullah, mari nak ajak makan Rasulullah, mari 2, 3 orang. Rasulullah pula enak semua habis ke sahabat dia ada. Mari semua weh, kita pergi rumah tu kata dia. Sudah matilah kena. Rupa-rupanya Rasulullah katakan pesan kau binimu jangan akak lagi puyuk, jangan kerak gapo lagi roti. Siapa aku sendiri siapa? Siapa aku sendiri? Siapa ke rumahmu, siapa ke dapurmu, aku sendiri hak akak. Cebok kuah kau gapo semua, kerak roti ganda, biar aku sendiri. Siapa? Rasulullah buat gitu sanggup. Orang ada 800 orang boleh makan habis. Kenyang. Lepas tu baru Rasulullah makan dengan tuan rumah sekali. Kenyang. Ada baki lagi. Bagi jiran tetangga kiri kanan depan belakang pula. Ni orang panggil mukjizat. Tu banyaklah hadis-hadis cerita betul. Baik. Tu tengok. Jadi tiap-tiap rasul, tiap-tiap nabi tu memang Allah Taala berikan mukjizat. Apa? Supaya benar-benar orang panggil umat tu percaya kata dia tu ialah Rasulullah. Sebab tu orang dulu-dulunya apabila orang tu mengaku saya Rasulullah, saya Nabiullah, maka dia akan minta mukjizat. Mana mukjizat? Apabila waktu bit mukjizat, mukjizat itulah menempati pada tempat firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi fima yuballighu anni fi kulli ma yuballighu anni. Telah benarlah hambaku pada tiap-tiap barang yang dia sampaikan daripada aku. Itu bukan bunyi gitu dah. Tapi perbuatan mukjizat. Allah Ta'ala peluluhkan mukjizat tu berlaku. Perbuatan mukjizat tu berlaku tu menempati pada tempat firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Bapa Allah Ta'ala tahu mari sadaqa abdi selalu. Tidak kata orang tanya seorang rasul tu kata saya ialah Rasulullah. Umat berkata mana mukjizat?
Lepas tu bunyi suara, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Tak buat lagu tu. Kalau buat lagu tu gak ramai orang dia mengaku rasul ya. Nah, saya boleh mengaku rasul pasal siap-siap buat rakaman suara. Dah ni. Saya ialah rasul. Tuan-tuan tahu mana bukti awak rasul? Mak, gula apa pasal radio dalam apa tuang speaker. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Telah benarlah hambaku pada tiap-tiap barang yang ia sampaikan daripada aku. Mudah lagu tu. Maka dah. Lagi pula dilalatul fi'li aqwa min dilalatil qawli. Dilalah secara perbuatan itu lebih kuat daripada dilalah secara perkataan. Jadi sadaqa abdi fi itu perkataan. Adapun terjadinya orang panggil mukjizat tersebut seizin Allah Ta'ala, itu perbuatan Allah. Maka perbuatan Allah lebih kuat nisbah pengertiannya daripada perkataan Allah. Itu dah. Ingat baik. Jadi sebab tu orang dulu-dulu bila mengaku rasul, dia akan minta lalu mana mukjizat. Bila waktu bik mukjizat, benar dia rasul. Maka sebab tu kalau degil lagi, kufur. Kufur. Bandingannya begini. Seorang raja, dia lantik ke orang panggil utusan dia. Maka satu ketikanya utusan raja panggil rakyat beripo ramai-ramai penuh satu stadium. Ni contoh ya ni. Jangan buat misal dengan Tuhan pula. Mana nak kita mudah faham. Mukjizat tu lagu mana? Bila rakyat tu ripung habis satu stadium tu penuh, maka utusan raja hak dilantik oleh raja tadi pun bangun cakap. Para hadirin semua, saya si fulan bin si fulan ni dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku sebagai utusan untuk menyampaikan berita kepada para hadirin semua. Hadirin pun tengok, yo ko. Yo ni kau nak kecing aku ni, kau nak kecing kita. Utusan tu kata, bukti saya benar-benar dilantik sebagai utusan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Dia pakai mic. Tuanku ada duduk atas tahta tu. Tuanku akan bangun duduk 3 kali. Itu ni. Kalau dia bangun duduk 3 kali, maknanya saya benar pada dakwa saya. Pas tuanku memang betul-betul latih pun. Bila tuanku dengar kata lagu tu, tuanku pun bangun duduk 3 kali. Menyalahi adab. Mana ada raja bangun duduk lagu tu ni. Tak ada raja kalau duduk sampai habis majlis. Ni tak khariqul adab, mencarikan adab bagi raja. Raja bangun duduk. Rakyat tengok perbuatan raja bangun duduk 3 kali tu, gapo rakyat akan faham? Benar dakwah si lelaki yang mengaku kata dia tu dilantik oleh raja sebagai utusan. Lebih kuat lagi daripada raja sendiri ambil mikrofon. Benar, sadaqa abdi fi. Ada lebih kuat lagi perbuatan raja duduk bangun tadi. Tu lagu tu. Kenapa? Dilalatul fi'li aqwa min dilalatil qawli. Boleh jadi kalau bunyi suara raja tak cakap. Tiba-tiba orang Thailand, orang pasal suara raja kau rakaman dia ni. Suara kau raja kalu. Sudah. Aku tak latih orang ni. Pula. Maka sebab tu mukjizat tu ialah dalil yang sangat kuat menunjuk kata bahawasanya seseorang tu benar-benar utusan Allah. Sebab tu seorang mengaku dia tu utusan Allah, Nabiullah, Rasul Allah, tiba-tiba bila orang minta mukjizat dia buat tak jadi, itu dia panggil ihanah, nak menghina ke diri dia. Contoh seperti Musailamatul Kadzdzab. Musailamatul Kadzdzab ni mengaku nabi ya. Jadi bila mengaku nabi, orang pun minta mukjizat. Minta mukjizat. Betul kamu ni nabi? Mana mukjizat? Kata. Dia kata, panggil hak mana-mana sakit, ada buta kau berapa mari depan aku nak tunjuk mukjizat. Marilah seorang hak buta sebelah mata. Dia ni, dia kata aku buta sebelah mata ni, hei Musailamah. Sebagaimana mun dakwa mun tu rasul, maka tunjuk mukjizatmu. Ya ada pula mata aku sebelah lagi ni. Ya pun baca bomo ke apa? Hak buta sebelah, buta 2 belah. Selok jerit gulawanya. Gitu ni. Sudah. Hak tu sebelah, hak tadinya sebelah mata ya buta. Bom Musailamah dok bomo nak tunjuk mukjizat dia, buta 2 belah tu. Selok jerit.
Nah, dia kata nanti. Aku benar-benar ada mukjizat kata. Cari telaga hak mana hak kurang air. Ha? Kalau aku ludah, belepoh air tu. Oh, dah. Orang pun tunjuk dia, ha ni. Ni, hei Musailamah, telaga ni kurang sangat air. Tu, mu ludah lah. Nah, supaya benar mu tu pada dakwah sebagai rasul. Dia pun tweet ludah hak kurang tu kering kotak teru. Bukan melipuh air dah. Tu dia panggil apa? Ihanah. Nak menghina ke dia. Itu dah. Dah. Baik. Jadi Nabi Muhammad tu yang dibangkitkan, yang dilantikkan jadi rasul dengan segala mukjizat, dengan beberapa mukjizat. Mukjizat ni makna apa? Mukjizat yang mengalahi. Sebut kata mukjizat ni memang i'jaz, yang mengalahi, akan lawan maknanya. Yang mengalahi takdir lagi. Yang mengalahi akan lawan dia. Contoh ahlu sihir pada zaman Nabi Musa tu kan. Ahli sihir. Sebab tu ahli sihir tu dia berimeh dengan Nabi Musa. Sebab dia percaya kata Nabi Musa ni bukan sihir. Sihir ni bukan amrun khariqul lil adat. Hanya perkara tu memanglah nampaknya seperti amrun khariqul lil adat di permulaan tengok. Di permulaan orang panggil silap mata kan. Permulaan tu pelik ni. Tapi kalau kita tahu teori dia, cara dia tipu kita, dia belajar, baca ayat gapo dia susuk ke mana gapo. Bukan amrun khariqul lil adat. Bukan perkara yang mencarikan adat. Kita pun boleh buat. Gitu tu sihir tu memanglah pada kali pertama nampaknya seperti amrun khariqul lil adat. Tapi kalau kita mengaji sungguh, kita boleh buat gitu. Sebab tu sebahagian ulamanya tidak memasukkan sihir di dalam kategori amrun khariqul lil adat. Dia amrun khariqul lil adat ni irhas, mukjizat, karamah, ma'unah. Bukan al-ma'unah, bukan ma'unah ni. Lagi ke apa lagi? Apa lagi? Irhas, mukjizat, karamah, ma'unah. Lagi? Apa lagi? Tak tahu deh. Ya ada ni. Tak silap saya ada ni. Tu istidraj. Ya kak? Istidraj, ihanah, sihir. 7. Sebagai ulama bila 7. Tapi bagi ulama yang mengatakan sihir tu bukan amrun khariqul lil adat, 6. Wabak. Tu pun termasuk juga. Wabak tu menyalahi adat. Menyalahi adat ke? Kita duduk semaya dulu gini ke? Dah rapat-rapat dulu. Siap kita lagi dah mau jijuk lagi kaki kita dah tu ni. Mana yang ni nak tu ni? Kita pakai esok sikit. Jijuk. Lon ni demo seto jauh dengan kita lah. Tu. Allah lah, takutnya kau Covid ni. Sebab Covid ni hanya ada di masjid dengan surau. Adapun di Sunway Legung ke apa, memang Covid tak ada. Covid lari. Kerung tengok demo dok joget. Tino jatuh ramai-ramai Covid kerung. Dok pun Covid mampu terus situ. Tak ada ngocak Covid tengok ni. Tapi kalau hak mari surah sejik, Covid sedap ya. Habis tu kita kena mai jarak lagi ni barangkali. Mana aku tahu. Itu. Faham tak faham sudah itu. Allah akbar. Itu ada setengah ulama bila wabak pun termasuk. Tapi hak disepakatinya tu irhas, mukjizat, karamah, ma'unah. Irhas amrun khariqul lil adat, perkara yang mencarikan adat, tapi berlaku pada diri siapa? Para nabi yang belum ditabal menjadi rasul. Para nabi ni ditabal menjadi rasul umur 40. Belum pada tu ada dah perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang mencarikan adat berlaku. Tapi panggil mukjizat tak? Tak, dipanggil irhas, dipanggil irhas. Itu. Bila dah jadi rasul, dipanggil mukjizat. Karamah ni amrun khariqul lil adat juga, perkara yang mencarikan adat juga, tapi berlaku yazharu ala yadil auliya, zahir dia pada diri orang wali. Dia tak mengaku nabi, dia wali. Bukan kuali, wali.
Ya, mana wali? Orang yang menunaikan hak Allah dengan hak hamba Allah. Itu dia panggil wali. Orang duduk di tangga takwa Allah, buat hak Tuhan suruh, tinggal apa hak Tuhan tegur. Itu orang panggil wali. Kalau tak lagu tu wa illa fala. Kalau tidak lagu tu bukan wali, orang panggil kuali. Nah, tu maknanya. Tu karamah. Keramat para awliya. Macam Sayyidina Umar duk khutbah Jumaat. Gedegang khutbah, tiba-tiba Sariyah, Jabal. Oh, kejut sahabat. Tentera mana pula? Suruh pergi ke bukit mana pula? Tu karamah. Dia memang tentera Sayyidina Umar hak duduk di jauh tu, dengar suara Sayyidina Umar. Naik bukit, ni naik. Selamat daripada musuh. Itu karamah. Banyaklah keramat ni. Cuma zaman sahabat tu keramat tak berapa banyak. Kenapa? Kerana orang ketika tu kuat imannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhir-akhir kenapa banyaklah keramat? Siapa ada karamatul aulia, hilyatul aulia, manaqibul aulia, cerita keramat tu oli ni boleh terbang lah, boleh nayar lah, macam-macam lipat bumi tak lipat bumi. Ini karenanya email orang akhir ni kau lemah. Karena tu zahir banyak keramat Allah Taala bagi kepada para wali-wali yang duduk di akhir-akhir zaman. Ini disebut oleh Syekh Ahmadus Sawi dalam kitab Hasyiah bagi kitab Kharidatil Bahiyah karangan Abil Barakat Ahmad Ad-Dardiri Al-Azhari Al-Maliki. Yang itu disebut begitu. Wallahu a'lam lah. Tapi yang betulnya ada karamah. Ingkar karamah bukan ahli sunnah. Itu dia panggil Mu'tazilah. Mu'tazilah ingkar karamah aulia. Kita ahli sunnah ada isbat, ada karamah aulia. Tak ada pelik. Kemudian ma'unah. Ma'unah ni apa? Pertolongan Tuhan bagi kepada orang mukmin hak biasa macam kita ni. Mana orang biasa mukmin macam kita ni? Hak buat benda wajib tebang, hak sunat jaga-jaga, hak haram titik eliu, berahi keliu nak buat. Hak makruh, hak tu sedap tak boleh tinggal. Tu. Hak orang panggil jenis mukmin pun kita lagu ni, tiba-tiba berlaku perkara mencarikan adab. Belak. Itu dia panggil ma'unah, pertolongan Allah. Patut-patutnya mati dah, tapi tiba-tiba tak mati. Langgar lori, bangun relax gitu sapu. Tak ada beramal kebal ke apa dia ni. Tu. Dia pun buka orang jenis juruh lah mana. Semaya jemaah jaga-jaga. Tu subuh qada, subuh gajah. Tapi berlaku dia benda gitu. Tu dia panggil ma'unah, pertolongan Allah. Ada lagi dia panggil apa tu? Istidraj. Istidrak ni pun macam keadaan juga. Tapi orang hak fajir, orang hak jahat. Tu orang hak fasik, orang hak kafir. Tuhan bui sama dengan kehendak dia. Gitu. Dia nak gapo? Nak waktu turun air hujan daripada langit. Hujan, berhujan seperti Dajjal. Dajjal tu istidraj. Bukan sahih. Istidraj. Dia boleh berkata, langit hujan, hujan. Dia boleh mati orang tu, mati. Hebat dia. Dia boleh bawa sungai. Kanan namanya syurga, kiri namanya neraka. Syurga dia neraka sebenarnya. Neraka dia syurga sebenarnya. Ada. Itu orang panggil apa? Istidraj. Seperti apa yang dikarunia kepada Dajjal. Contoh itu istidraj. Lagi apa lagi? Istidraj lagi apa lagi? Ihanah. Ihanah seperti tadi. Dia nak lagu ni jadi lagu lain. Istidrak ni dia nak lagu tu jadi lagu tu semua. Tu saya beza kan? Tu. Kalau ihanah dia nak lagu ni jadi lagu tu. Dia nak sembuh ke buta mata Musalamatul Kazak dia. Dia nak sembuh buta mata sebelah, buta dua belah. Dia nak uya air lagu tu lipah, kering terus. Tu dia panggil ihanah, nak menghina ke dia. Ini hak disepakati kata perkara yang mencarikan adab. Adapun khilaf ulama, adakah sihir tu mencarikan adab? Qaul yang rajih kata tidak. Karena sihir itu awal mula yang kita nampak macam pelik ni. Tapi kalau kita sendiri belajar, kita tahu. Tak pelik pun ni. Kita boleh buat. Macam mana gitu. Sebab itulah ahli sihir Firaun tu bila capok tali dia, tukar dia. Mak Nabi Musa capok tukar habis licin, tak ada saya buta. Maka ahli sihir Nabi Musa pun ini bukan sihir.
Hak kami ni sahih, hak Musa ni bukan sahih. Maka berimeh seluruh ahli sahih Fir'aun dengan agama Allah. Berimeh dengan Musa. Tu tengok dah. Habis. Tu. Kalau memang mukjizat ni yang mengalahi, yang mengalahi akal lawan. Lawan tak akan mampu nak bawa seumpama ni. Sama Al-Quran ni. Al-Quran ni tak ada siapa dia mampu untuk sejak dulu. Zaman Nabi Muhammad tu, orang Arab sudah sampai ke tahap paling hebat dalam bahasa Arab. Nah, paling fasih dalam bahasa Arab. Tapi nak bawa datang surah yang paling pendek, tak mampu. Adalah hak direka. Inna a'tainakal a'a. Inna a'tainakal aqa'aq. Fasalli rabbika. Direka tapi bunyi pelik kamu tak ingat dah ayat tu, ada lagi tak Kharidah Bayar tu ada disebut tu ni. Inna a'tainakal aqa'aq. Pelik bunyi gap benda nak cerita dah ni. Jadi tak sedap bunyi pelucu orang dengar. Tu. Walau sependek-pendek surah tak mampu. Tengok nah. Itu Al-Quran mukjizat yang kekal sampai sekarang, dan sampai sekarang lebih-lebih lagi tak ada siapa dah mampu nak lawan Al-Quran. Nah, kenapa orang hak pasal bahasa Arab semakin lama semakin kurang. Nah, itu. Habis itu. Sikit lagi. Kerana apa Allah Ta'ala lantik Nabi diberikan beberapa mukjizat yang mengalahi akal lawan? Lita'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatih. Kerana mengkuatkan risalahnya, kerasulannya. Kerana nak menguat, nak menolong, menggagahkan itu. Kerana mengkuatkan risalahnya, risalah Nabi Muhammad, dan membenarkan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai bukti kata Rasulullah tu benar, tidak dusta, dan kerasulan Rasulullah tu betul asli, tidak dakwa semata-mata. Itu. Tu kalau tidak lagu tu orang boleh tahmah kata Rasulullah tu dusta, bohong, bukan rasul sungguh. Sebab apa? Tak ada mukjizat. Dah. Jadi mukjizat tu Allah Ta'ala beri supaya lagi kuat dakwaan Nabi, kata dia tu rasul. Jadi kuat kerana mengkuatkan risalahnya, risalah Nabi Muhammad, dan membenarkan petunjuknya apa? Membenarkan apa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak kira Allah Ta'ala membenarkan pendusta. Tasdiqul kadzib kizbun. Membenarkan si pendusta tu dusta juga. Kita tahu dia ni bohong. Nah, tadi orang tanya, ya betul tak apa yang kata? Kita tahu dia bohong. Betul. Kita pun bohong supaya dia juga. Tokai Tuhan bohong. Bila Tuhan kata Nabi itu benar, Tuhan membenarkan Nabi, bermakna Nabi benar-benar seorang yang benar. Kenapa? Kalau Tuhan Nabi pelawak, Tuhan membenarkan si pelawak, maka Tuhan pun pelawak juga, boleh? Tak boleh lagi tu. Tasdiqul kadzib kizbun. Membenarkan si pendusta, si pembohong, termasuk dia pun pembohong. Tuhan pembohong. Wal'iyadu billah. Mustahil ala Allah. Aidah. Habis. Stacing dia tu kita sambung pula insya-Allah. Wa ala alihi allazi balagud darajatil ula bi'uluwi miqdarih. Ni selawat salam tadi tu minta pula dipohongkan di atas keluarganya. Tanda molek. Kita hamba tak boleh tanda dah. Takut cuti pula 2 tahun, tak tahu nak mula mana ni. Tanda molek. Kita hamba tak boleh tanda dah, tanda juga gak. Tak tahu nak baca mana lah. Penuh. Tanda molek berarti mana? Wa ala alihi lah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
amin.